Saya balik ke Malaysia, saya bekerja dekat company sama lagi, cuma cawangan Malaysia. Atas saya ada 2 orang Jepun, ada boss and juga sales senior saya lah. And bila saya kahwin, saya invite mereka datang ke majlis saya dekat Pahang, dekat Kuala Lipis. So mereka datang dekat Kuala Lipis, saya bagi seat VVIP, and dekat seat tu ada so senior saya makan, dia pun macam, Ashraf, ni bukan osake ke? Saya, macam ni ke rasa osake? So, dia kata rasa memang sebiji sama dengan osake Jepun. Kita punya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Untuk pengetahuan anda, saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Sekarang saya run 2 bisnes. Satu kedai komputer nama Mona Lisa Mastura, dan satu lagi restoran Jepun Samurai Yakiniku. Dalam video kali ni, topik yang saya nak kongsikan dengan anda somehow dia adalah aib untuk diri saya, tapi lepas saya fikir-fikir, berbaloi juga untuk saya kongsikan dengan anda. Maybe anda boleh ambil iktibar ataupun pengajaran dari cerita saya, which is saya nak kongsikan dengan anda cerita saya termakan babi. Dan menariknya, saya bukan makan babi dekat Jepun. Macam tak best sebut makan babi, tapi itulah hakikatnya. Saya tak makan dekat Jepun, saya tak makan dekat Malaysia, tapi saya makan dekat Korea. Okey, kita reverse balik masa, kita undur sebentar. Masa mula-mula saya sampai di Jepun, saya sangat-sangat particular bab halal haram ni. Jadi, bila kita pergi dekat convenience store mereka, kita akan tengok dia punya ingredient yang ada dekat dalam dia. Biasanya, untuk kita tahu makanan tu halal ataupun tidak, kita akan tengok adakah dalam makanan tu ada daging kan. Ada daging, tak kisahlah daging ayam ke, daging lembu ke. Sebab daging-daging ni, dia punya ekstrak tu tak disembelih. Jadi, automatically dia haram lah. Yang kedua, kita tengok adakah gelatin di dalam benda tu. Sebab kebanyakan gelatin diperbuat dari benda-benda yang haram. Lepas tu, kita akan tengok satu lagi, iaitu emulsifier, tak silap saya, atau nama Jepun dia dipanggil sebagai new kazai. So new kazai ni dia terbahagi kepada dua. Dia 50-50 lah, sama ada dia diperbuat dari binatang ataupun dia diperbuat dari kacang. So kalau kacang, biasanya dekat dalam kurungan dia akan tulis diperbuat dari kacang. Tapi ada juga yang tak ditulis apa-apa. Untuk sahkan benda tu, saya masa tu kita punya jaga makan tu sampai level kalau kita akan call kilang, tanya macam mana dengan makanan dia, adakah benda-benda yang haram di dalam tu. Of course mereka tak tahulah apa itu halal haram, tapi kita tanya adakah benda unsur-unsur binatang ada dalam tu, lepas tu arak ada ke tak, mirin ada ke tak kan. So semua benda-benda tu kita akan tanya. And menarik tentang, sebab saya dah tersebut perkataan mirin tadi, arak kita tahulah arak memang diharamkan untuk orang Islam. Lepas tu mirin ni dia sejenis alkohol yang dimasukkan ke dalam makanan, especially makanan Jepun macam sushi. Memang ada mirin lah biasanya. So berlaku perbezaan pendapat antara ulama tentang mirin ni. Ada yang kata mirin ni memang dia adalah sejenis arak, maka kita tak boleh makan makanan yang bercampur dengan mirin. Ada juga yang mengatakan mirin adalah sejenis seasonal, ataupun kalau kita macam cuka, something like that, and dibenarkan untuk makan dia. Jadi bergantung kepada anda nak pakai yang mana. Anda nak pakai yang halal ataupun yang haram. So sebelum ni ada viral dekat Facebook yang kata sushi zanmai, pasta zanmai adalah haram kan. So dia bergantung kepada benda tu lah. Of course sushi zanmai, pasta zanmai dia memang ada hidang arak, so dia tak akan dapat halal jakim dekat situ. Tapi dia punya makanan tu kenapa dia jadi haram adalah disebabkan mirin tadi. Tapi kalau anda berpegang bahawa mirin adalah satu jenis seasonal ataupun penyedap rasa, maka atas anda dia tak halal. Bergantung kepada anda lah. Last kali bila main benda-benda macam ni, dia akan berakhir pada iman kita sendiri, yang mana kita percaya. Dia tak ada macam kau salah, kau tentu masuk neraka, kau betul, kau masuk syurga. Dia tak ada benda tu. Last kali dia bergantung kepada iman kita lah. Kalau kita yakin dia halal, maka kita makan. Kalau kita yakin dia haram, maka kita tinggalkan. So yang paling bagus, kalau kita tak yakin tu, maka kita tinggalkan terus. Alright.
Mana dah tadi? Okay, so kita check satu persatu. Saya tak call lah. Biasa kawan-kawan saya yang call. Cuma kalau saya tak tahu, saya akan terus tinggalkan. So, dekat Jepun memang kita orang jaga gila-gila makan. Even sebelum ni saya ada kongsikan dengan anda dalam video budaya arak dekat Jepun. Dekat Jepun ni dia ada... Dekat Jepun, orang Jepun memang suka gila minum arak pada malam-malam. Mereka panggil sebagai nomikai. So, basically mereka pergi dekat satu restoran. Mereka makan sambil mabuk-mabuk. So, dekat situ mereka akan tunjuk perangai sebenar mereka lah. So, bila nomikai and ada senior di hadapan kita ataupun ada orang atasan di hadapan kita, kita kena ambil arak tu, kita kena tuang kepada mereka. Itu sebagai tanda hormat lah. Dan masa saya bekerja dekat Fukuoka tu, bukan bos lah, orang besar dari HQ datang ke branch saya dan saya disuruh tuang arak ke dalam gelas dia. Tapi saya tolak. Saya bagi tahu yang saya bukan sahaja tak boleh minum arak, tapi saya pun tak boleh tuang. And manager saya ketika tu marah gila. Muka dia merah. Dia macam saya kurang ajar dengan orang atasan kan. Tapi saya just tahan je lah. Kalau kena buang kerja ke, kena marah ke, esok tahan je lah kan. But then bila keesokan hari dia, saya explain balik kepada dia dan dia boleh accept benda tu. Sebab kita orang Islam, kita tak boleh minum arak, kita tak boleh jual arak, tak boleh beli arak, tak boleh angkat arak, tak boleh buat arak. Anything related to arak memang kita tak boleh buat. Sama sekali kita tak boleh buat. And arak ni dia tak terhad kepada... Kalau dekat Jepun dia ada banyak jenis arak. Kita ada osake yang sangat-sangat famous. Tak silap saya dia diperbuat dari padi. Kemudian kita ada wine. Wine ni bahagian atas ada buatlah Hokkaido macam tu. Dia pakai grape, dia pakai... Basically dia adalah, kita kata apa buah-buah jeruk yang dijeruk secara sungguh-sungguh macam tu. So dia jadi wine. Lepas tu dia adalah proses dia. Kalau anda dekat Hokkaido, anda boleh pergi dekat dia punya kilang. Saya pernah pergi kilang Carlsberg, dekat Carlsberg lah, tak silap saya, dekat Denmark. So masa tu saya pergi trip bersama dengan kedai-kedai komputer yang lain. Dan kedai-kedai komputer yang lain memang Chinese lah. So saya ikut mereka pergi ke Carlsberg punya kilang. And ketika tu kita nampak lah macam mana proses arak tu dihasilkan. Dan yang menarik masa tu mereka tunjuk yang mereka punya beban ataupun arak-arak ketika dahulu diangkat oleh kuda. So, bila sampai dekat stop kuda tu, tempat tengok kuda tu, ya Allah, kuda tu 2 kali ganda besar dari saya. Memang besar gila. Saya punya tinggi dalam 155 cm pendek je. Tapi kuda tu 2 kali ganda saya. Besar gila kuda kat Denmark ni. Kuda antara binatang yang saya takjub jugalah. Bila tengok dia punya, kalau... pemilik dia tu jaga betul-betul kan, dia punya bulu semua tu, saya memang rasa takjub gila lah dengan kuda. Lawa kuda ni kan. Then arak lagi, dia ada wine, ada kalau bahagian Russia tu dia ada apa? Russia dia ada dia punya own arak tu. Sorry, saya tak ingat. So tersebut tentang arak ni pun, masa saya balik ke Malaysia, saya bekerja dekat company sama lagi, cuma cawangan Malaysia. Atas saya ada 2 orang Jepun, ada bos and juga sales senior saya lah. And bila saya kahwin, saya invite mereka datang ke majlis saya dekat Pahang, dekat Kuala Lipis. So mereka datang dekat Kuala Lipis, saya bagi seat VVIP, and dekat seat tu ada tapai. Kalau dalam lorak Kelantan kita panggil tape, rasanya tapai sama lah kot. Dia punya ni yang duduk dalam daun tu, duduk dalam daun yang dia punya beras tu, kita dah bagi dia masam, something like that. So senior saya makan, dia pun macam, Ashraf, ni bukan osake ke? Saya macam ni ke rasa osake? So dia kata rasa memang sebiji sama dengan osake Jepun. Kita punya tapai. Saya bukan tapai kalau bahasa baku, tapi kalau orang Kelantan panggil tapai nanti saya tunjuk gambar dekat anda. So ini dia yang saya masukkan tu. And saya memang gila-gila jaga bab makan ni masa dekat Jepun dulu. Apa yang saya rasa macam tak boleh makan, saya terus tak makan lah. And balik ke Malaysia, of course, bila balik Malaysia senang je. Nak jaga halal haram ni bukanlah satu benda yang susah. Malaysia antara negara yang paling senang kita nak cari benda halal. Cuma yes, ada juga kedai-kedai yang kita kata susah juga nak cari benda haram ni. And
ditakdirkan Allah saya pergi ke Korea bersama dengan kawan-kawan kedai komputer tadi, naik bas bersama mereka, and ketika ni lah berlakunya proses pemakanan babi tu. Tapi sebut tentang babi ni, actually masa saya duduk dekat Fukuoka, ada satu kawasan tu dia famous dengan makanan, dia famous dengan daging babi warna hitam. Nama dia kurobuta. Dalam bahasa Jepun, babi kita panggil sebagai buta. Buta, yes, buta. So dekat kawasan Fukuoka ada kawasan yang famous dengan babi hitam. Mereka panggil sebagai kurobuta. Masa tu saya tak berapa faham perbezaan antara babi hitam dengan babi hutan. Babi hitam dengan babi hutan. Babi hutan kalau anak dia kita panggil dia sebagai inoshishi. So dekat university saya belajar dekat Jepun dulu, dekat Takushoku University, kalau datang waktu petang macam tu kita akan nampak lah anak beranak dia berbaris, which is anak babi hutan sangat-sangat cantik. Bukan cantik lah, comel lah. Anda boleh nampak dia macam berbelang zebra macam tu. Tapi peliknya, bila dia besar, dia jadi macam babi hutan yang hodoh gila tu. Yang kalau kita tengok Demon Slayer, kita tengok Demon Slayer tu macam salah seorang hero dalam tu kan. Muka macam tu lah. So, masa tu bila senior saya sebut babi hitam, saya terus terbayang, bukan terus terbayang lah. So, saya ingat senior saya masukkan babi hutan tau. Dan sampai satu ketika, dia kata babi biasa, dia punya daging tu lembut. Manakala babi hitam ni, daging dia keras sikit, kenyal sikit. And sesuai untuk dimakan dengan beberapa resepi lah. So, saya pernah cerita kepada anda yang saya pernah terbang ke Kunming, China, dekat dengan Gunung Himalaya tu. So, saya pergi dekat satu kawasan dekat Kunming tu, dekat temple dia. Masa tu baru saya tahu, rupanya memang ada babi yang berwarna hitam. And babi berwarna hitam ni dia macam lembu. Maksud saya, dia tak sodok orang. Sodok, bahasa baku ke sodok tu? Dia tak tanduk orang, dia tak serang orang, dia hidup macam lembu, macam biasa, macam kita dengan kambing, something like that. Dia memang haiwan peliharaan, cuma saya nampak dia lebih bersih compare dengan babi yang warna pink tu. And dia tak usik kita. So, masa tu saya macam, oh, inilah yang dimasukkan oleh senior aku. Inilah dia kurobuta. So, saya pergi ke Korea. Masa tu kita orang nak pergi satu area yang boleh dikatakan pedalaman. Dari Seoul ke tempat tu ambil masa driving dalam 5 jam. So, naik bas lah. And kami berhenti di satu kedai makan tu. Satu kedai makan, kami masuk duduk. And dia sediakan sup. Lepas tu nasi, ikan bakar. Lepas tu ada kimchi. Ada juga sayur lain lah. And dia punya sup ni, kita orang tanyalah dia punya restoran kan. Owner kepada restoran tu. Ni seafood ke? Seafood ke, ayam ke, babi ke kan. So dia beritahu, oh ni seafood, jangan risau. Saya pun tanya lagi pelayan yang datang, yang kedua, ni apa ni? Ni seafood, dia kata. Tak ada, ni tak ada daging, dia kata. Tak ada daging, jangan risau, boleh makan. Sebab dia tahu saya Muslim, and dia tahu Muslim tak makan babi lah. And saya tanya kawan Chinese saya, 2 orang kawan Chinese saya yang lalu masa tu, saya tanya, ni ada babi ke tak dalam ni? Dia cek-cek, dia kata, tak ada babi. So saya pun makan lah, saya makan, dan terus tergigit something. Rasa macam, ni ayam ni, ayam ke daging ni? Then saya telan je lah. Saya dah duduk dalam mulut masa tu. Saya pun macam telan. Lepas tu kawan Chinese saya datang, dia cakap, Ashraf, kenapa kau makan babi? So itulah pengalaman pertama dan harapnya terakhir saya makan babi. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda sebenarnya ialah supaya anda berhati-hati bila anda pergi dekat negara-negara yang famous dengan makanan babi-babi ni, Korea, Taiwan kan. Kalau Taiwan tu anda pergi dekat Shinli Market, bau babi dia memang tak boleh tahan lah. Memang kau punya busuk gila. Tak tipu anda. Anda boleh pergi dekat Taiwan, anda pergi dekat Shinli Market. So anda pergi dekat situ, bau dia kau punya. Saya memang tak suka Taiwan ni. Saya suka pergi makan dekat dia punya beef noodle. Beef noodle yang saya pernah cerita sebelum ni. Nama restoran dia Mat'amul Muslimin. Dalam bahasa Arab, Mat'am ni macam kantin lah. Kantin untuk orang Islam makan. Dia operator dia bukan orang luar dari Taiwan. Orang Chinese Taiwan Muslim. Itu yang best gila dengan makanan dia. Tapi kalau pergi dekat pasar-pasar dia dekat Taiwan, busuk dia tak boleh cerita lah. Seriously, busuk gila.
And bila kita pergi dekat negara-negara yang memang famous dengan babi ni, so kita kena hati-hati. Even sebenarnya dekat Malaysia pun kita kena hati-hati dengan benda tu. Babi dia tak ada istilah kita kata khilaf. Ada ulama' kata halal, ada ulama' kata haram. Memang semua haram kecuali darurat lah. So bila darurat boleh makan benda tu. And bila cakap sikit lah tentang agama and pemakanan ni, tak silap saya mazhab yang paling kita kata relax sikit bab makan ni ialah mazhab Hambali. So mazhab Hambali ni krokodil pun boleh makan. Krokodil macam binatang-binatang bertaring. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita tak boleh makan binatang bertaring. Macam contoh harimau, kita tak boleh makan harimau. Tapi mazhab Hambali mereka kata boleh makan. So macam bila kita tanya balik, sebab ada hadis yang mengatakan tak boleh makan haiwan yang bertaring kan. Tapi yang ditafsir oleh mereka, haiwan bertaring tu ialah haiwan yang dah digigit oleh binatang yang bertaring. Jadi banyaklah benda-benda macam ni. That's why kita tak boleh rasa macam diri kita ni banyak gila ilmu. Kita tak boleh bayangkan diri kita ni banyak ilmu. Macam saya tonton banyak ceramah-ceramah agama. Saya tonton dari PU Faiz. Saya tonton dari Dr. Mazhar, Dr. Razaimi. Lepas tu ada juga Ustaz Muhaizat, ada juga Ustaz Wadi Anwar. Saya tengok mereka punya ceramah-ceramah tu. Bila dengar cara mereka berhujah kan, of course berlaku clash antara dua puak ni. Ada yang saling tuduh-menuduh Wahabi dan sebagainya. Tak apa, kita tolak tepi yang tu. Tapi yang saya rasa teruja bila tonton mereka ni ialah bagaimana mereka dapat hafal nama imam-imam terdahulu, hukum-hukum ni. Memang hebat gila. Dan anda cuba bayangkan level diorang yang sekarang yang kita rasa hebat gila tu, dah power gila kan. And Imam Syafi'i berganda-ganda lagi hebat dari diorang. So macam mana sebenarnya Imam Syafi'i ni? Mesti power gila lah. Imam Malik macam mana? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hajar Asqalani kan. Semua nama-nama tu yang kita kata yang sekarang kita boleh tengok depan mata kita, macam Mufti Menk, yang mufti dekat luar negara tu. Lepas tu siapa lagi, Dr. Zul, mufti wilayah dulu kan. Kita tengok mereka ni dah power gila, hafal Quran, hafal hadis, hafal nama-nama sanad-sanad tu semua kan. Bayangkan zaman Imam Syafi'i dulu macam mana lah dia punya kehebatan akal fikiran tu kan. So itu sahaja untuk video kali ni. Saya harap video ni serba sedikit memberi nasihat kepada anda supaya anda pun dapat ambil pengajaran dan juga pelajaran lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.